masing kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Mikael, suara cikgu tersekat-sekat ke ataupun okey je? Okey. Okey. Kalau suara cikgu tersekat, bagi tahu cikgu terus Okey, jadi untuk kelas kita pada malam ni, suka untuk cikgu ingatkan semua orang kena cuba libatkan diri. Macam mana nak libatkan diri tu? Ada soalan nak tanya, terus tanya cikgu. Nanti cikgu jawab. Boleh tak boleh? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Jadi cuba libatkan diri. Ada soalan boleh tanya cikgu. Ikutlah kamu nak buka tanya secara bersuara ataupun tanya secara WhatsApp. Cikgu ready sahaja phone dekat sebelah. Tapi tak faham, kena terus tanya. Okey, jadi cikgu dah nak teruskan dah kelas kita untuk malam ni. Okey. Jadi kelas kita malam ni, apa yang kita nak buat dulu awal-awal ni. Apa yang kita nak cuba selesaikan dulu awal-awal ni. Okey, semua orang boleh tengok dekat depan. Kita nak selesaikan cara homework. Kita nak selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan homework. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang cikgu scroll ni adalah berkaitan dengan homework. Ada 8 soalan homework dekat sini. Okey, jadi cikgu nak refresh balik tau. Cikgu nak refresh balik. Okey, minggu lepas kita belajar tentang bab 9. Bab 9. Bab 9 tentang apa? Cikgu nak dengar sikit suara daripada masing-masing. Bab 9 bercakap tentang apa? Poligon. Okey, bab 9 bercakap tentang poligon. Okey, kelas minggu lepas cikgu ajar kamu nak kenal poligon. Okey, jadi kelas hari ini, untuk kelas hari ini kita belajar cara mengira poligon. Poligon satu je kita kira. Satu je bentuk kita kira. Poligon ni ada banyak. Segitiga, segi empat, pentagon, heksagon, oktagon, nonagon, dekagon, banyak. Tapi malam ni fokus kita satu sahaja. Bentuk apa tu Mikael malam ni? Tak tahu. Anik Rahil. Rasa-rasa cikgu nak bagi bentuk apa malam ni? Tak tahu. Tak tahu. Afika, rasa-rasa cikgu nak bagi bentuk apa malam ni? Segitiga. Ya, kita tengok kepada homework kita. Okey, bentuk yang cikgu nak pergi kepada malam ni satu je. Bentuk malam ni adalah ada satu sahaja. Okey, yang pertama segitiga. Dalam segitiga bila cikgu cakap tentang poligon, poligon mesti dalam keadaan tertutup ke terbuka? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Poligon mesti terbuka ke tertutup? Tertutup. Ya, tertutup. Bila cikgu cakap tertutup, dia ada mesti belah dalam dengan belah luar. Macam kita nak tutup tapu bila kita tutup, mesti ada sesuatu belah dalam. Jadi mana belah dalam dia? Okey, ini bucu A, ini bucu B, ini bucu C. Okey, untuk sudut belah dalam, sudut yang belah tertutup, yang belah dalam. Ingat, benda yang tertutup mesti ada belah dalam dengan belah luar. Jadi kita fokus kepada yang belah dalam. Okey, dekat sini adalah sudut A, dekat sini ada sudut B, dekat sini ada sudut C. Jadi untuk apabila dia tertutup, segitiga bila dia tertutup, sudut dekat belah A mana? Yang ni. Tambah dengan sudut dekat belah B yang ni. Tambah dengan sudut dekat belah yang C yang ni. Sama dengan, siapa ingat lagi? Semua sudut bila ditambahkan kita sama dengan berapa? Iman Aziz ingat tak? Kejap. Okey, cikgu bagi tahu terus Okey, semua sudut yang tertutup dia mesti sama dengan 180 darjah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ini adalah formula yang pertama. Formula yang kedua adalah bila cikgu tunjuk satu garis lurus berapa darjah semua? 180. Yes, satu garis lurus
adalah bersamaan dengan 180 darjah. Jadi pengiraan kita semua orang, Anik Rahil, Anik Amirullah, Afika, Haiden, siapa lagi cikgu ingat? Mikael, Anis, Syamimi, semualah. Pengiraan kita malam ni adalah pakai dua formula ni sahaja. Ada dua formula ni sahaja. Ni formula pertama, ni formula kedua. Okey, jadi malam ni cikgu nak uji kamu punya kreativiti dalam menyelesaikan masalah. Okey. Tapi sebelum tu cikgu akan selesaikan homework. Okey, jadi masing-masing boleh buka kertas homework. Boleh buka ataupun apa-apa kertas, cikgu akan tuliskan dekat depan. Salin semua jalan pengiraan. Kalau salah, salin pembetulan. Okey, jadi itu yang kita nak pergi dahulu malam ni. Iaitu berkaitan dengan homework. Okey, jadi kita buat semua. Masing-masing buat homework sama-sama dengan cikgu. Okey, untuk homework kita pergi kepada 4 soalan. 1A dulu. Okey, kita pergi kepada soalan 1A. Kita pergi kepada soalan 1A. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey. Okey, jadi bila poligon tu dia tertutup, dia ada 3 sudut pedalaman. Ingat, kita tengah belajar bentuk segitiga. Belah dalam dekat sini 45 tambah belah dalam dekat sini 100 tambah belah dalam dekat sini P. Bila bentuk segitiga, belah pedalaman dia bila ditambahkan kita dapat berapa? 180. Ya, ingat tu 180 darjah. Jadi kita nak selesaikan cari nilai P. Cari nilai P. Mana nilai P yang kita nak cari? Ni nilai P yang cikgu bulatkan warna merah. Jadi bila kita nak dapatkan nilai P, kita alihkan 45 dengan 100 sebab dia sebutan serupa. Jadi P sama dengan 180. 45 dekat sini positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 45. Sama juga dengan 100. 100 ni positif. Bila pindah ke sebelah dia jadi negatif 100. Lepas tu kita tolakkan. 180 tolak 45. Tolak dengan 100. Jadi nilai P dekat situ kita akan dapat 35 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Mikael, jelas ke Mikael? Jelas. Okey, habis dah soalan 1A. Cikgu pakai satu je formula. Mana formula yang cikgu pakai? Formula yang cikgu pakai adalah apabila semua sudut ditambahkan, iaitu dia dapat 180 darjah. Ini formula pertama. Okey, dekat 1B pula. Masing-masing pergi kepada soalan 1B. Cikgu akan jawab soalan 1B. Tengok Okey, dekat soalan 1B, kita ada sudut pedalaman. Okey, P. Cikgu letak P. Tambah 43. Cikgu letak 43. Tambah. Bila kita nampak petak sama dengan berapa darjah? 90. Ya, 90 darjah. Jadi, bila semua sudut pedalaman ditambahkan, kita kena sama dengan berapa? 180. Ya, 180. Jadi, yang kita nak dekat sini adalah nilai P yang ni. Jadi sekarang kita kena alihkan nombor lain. 43 dengan 90. Positif jadi negatif. Apa tu? 180. Positif 43. Bila pindahkan dia jadi negatif 43. Positif 90. Bila dipindahkan dia jadi negatif 90. Tekanlah kalkulator. 180 tolak 43 tolak 90. Jadi dekat soalan 1B kita akan dapat P sama dengan 47 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Afika, jelas ke Afika? Jelas. Okey. Ini jawapan 1A dengan 1B. Sekarang habis dah. Apa yang kita nak tambah dekat sini? Apa ilmu yang kita nak kena tambah dekat sini? Apa yang sesuatu baru yang kita nak kena tambah kat sini? Bila kamu nampak dia dalam keadaan petak, bila kamu nampak dia dalam keadaan petak, dia adalah 90 darjah. Yang ni.
Okey, itu adalah info-info penting. Confirm kalau masuk exam mesti keluar. Okey, habis dah 1B, cikgu pergi pula kepada 1C. Cikgu pergi pula kepada 1C. Okey, kita tengok kepada 1C. 1C dekat sini masing-masing boleh tengok tau. Okey, 1C dekat sini bila cikgu buat, kita nak cari nilai P. Nilai P dekat sini ni. P tambah 126 tambah. Maksudnya dekat sini dia tak tulis. Berapa dekat sini? Yang kita nak kena tanya diri kita. Afiqah, rasa-rasa berapa nilai P dekat sini? Berapa nilai dekat sini? 180. Salah, cikgu nak samakan dia dengan 180 tau. Tapi masalahnya cikgu tak ada nilai yang warna hijau ni. Cikgu tak tahu berapa nilai dia. Mikael, rasa-rasa dekat warna hijau tu berapa nilai dia? Tak tahu? Tak tahu. Okey, cikgu nak tanya Aiman Haziq. Kalaulah dekat sini kita nak buat dia sama dengan 180. Kita dah faham dah benda tu. Okey, tapi kita tak tahu satu nilai sudut dekat sini. Aiman Haziq, rasa-rasa berapa nilai yang dekat situ? Tak tahu. Okey. Okey, masing-masing boleh tengok dekat sini. Apa maksud ni? Apa maksud yang cikgu tunjuk dekat warna hitam ni? Apa maksud dia? Ada satu garisan dekat situ. Sama. Sama panjang dia. Jadi kena ingat satu benda, cikgu bagi info. Sama panjang, sama panjang. Apa maksud sama panjang ni? Sama panjang maksudnya sama nilai sudut. Sama sudut. Maksudnya apa cikgu? Kalau dekat sini P, maksudnya dekat sini pun P. Okey, cikgu tunjuk penjelasan cikgu. Kalaulah kamu nampak segitiga, kalau kamu nampak segitiga, dekat sini cikgu letak 20, okey, dekat sini cikgu letak sama panjang dekat situ. Sama panjang. Maksudnya tengok kepada yang warna hijau. Kalau sini 60 darjah, secara automatik dekat sini pun 60 darjah. Jelas ke semua? Yes. Ya, macam tu lah. Okey. Jadi, bila kita dah tahu dia sama panjang, maksudnya sudut dia sama. Nak rujuk mana? Rujuk sudut dekat tepi ni. Kalau sudut dekat tepi ni dia cakap P, maksudnya sudut dekat sini pun adalah nilai P. Jadi, kita kena letak tambah P. Okey, selesai dekat situ. 126 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 180 positif jadi negatif 126. Okey, kita tengok dekat P. Huruf kalau dia tak tunjuk apa-apa nombor depan dia, ada nombor berapa depan dia? 1. Ya, dia ada nombor 1. 1, 1. Jadi 1 tambah dengan 1, kita dapat 2P. Selesaikan 180 tolak 126, kita akan dapat 54. 2P. 2 dengan P, nombor dengan huruf. Dia duduk sebelah-sebelah, dia duduk kiri kanan. Dia dalam keadaan apa? Tambah tolak darab bahagi. Mana satu? Bagi. Darab. Pandai. Darab. Jadi bila kita nak alihkan 2, darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 54 bahagi 2. Jadi P 54 bahagi 2 kita dapat 27. Ingat, bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, dia akan jadi darab. Darab bila pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Tengok salin nota, salin apa yang cikgu tulis dekat depan. Jelas ke semua untuk soalan C? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu nak tanya Anik Rahil. Anik Rahil, jelas ke Anik Rahil? Jelas. Okey. Siapa cikgu nak tanya yang perempuan. Anis Syamimi. Anis Syamimi, jelas ke A, B, C cikgu dah tunjuk kat depan? Ke ada? Cikgu lupa dah Anis Syamimi kelas mana. Okey. Habis soalan C. Cikgu pergi kepada soalan D.
cikgu pergi kepada soalan D. Masing-masing boleh tengok kepada soalan D. Tengok ni. Masing-masing boleh nampak sudut dia sama. Sudut dia sama dekat sini menandakan apa? Siapa boleh bagi tahu? Sudut sama menandakan, tengok ni. Apa maksud atas ni? Sudut sama maksudnya panjang yang sama ke lain? Sama. Sama. Maksudnya bila sudut dia sama dekat sini, kamu boleh simpulkan apa? Panjang dia sama dekat sini. Walaupun dia tak bagi tahu. Okey, jadi cikgu teruskan. Sudut dekat sini P, cikgu letak P. Tambah sudut dekat sini 96. Tambah sudut dekat sini P. Sama dengan 180. Penyelesaian dia soalan D sama dengan soalan C. Jadi 96 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi 180 tolak 96. P, 1P tambah 1P, dia akan jadi 2P. Tekan kalkulator, 180 tolak 96, kamu akan dapat 84. 2P, ingat bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, di dalam keadaan darab. Jadi 2 ni dalam keadaan darab. Jadi darab bila pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 84 bahagi dengan 2. Kita dapatlah nilai P. Kita akan dapat 42 darjah. Jelas ke? 4 soalan nombor 1 cikgu tunjuk dekat depan. Jelas. Okey. Salin salin. Siapa yang tak dapat ataupun yang dia buat homework dia dah siap, tapi dia tengok lain kiraan dia. Lain, tak samalah jawapan kita cikgu. Okey, ini pembetulan dia. Ni adalah jawapan dia dekat depan. Okey, Aiman Aziz jelas ke? Jelas. Okey. Hayden jelas ke 4 soalan kat depan ni? Jelas. Okey, salin tahu Salin tahu. Siapa-siapa yang tak faham boleh tanya cikgu. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Kalau tak faham bagi tahu cikgu. Okey, habis dah soalan di nombor 1. Cikgu harap masing-masing jelas. Kita akan pergi pula di soalan nombor 2. Mana soalan nombor 2 tu? Okey, kita buka balik homework kita. Inilah dia soalan nombor 2. Okey, tengok betul-betul tahu. Okey, tadi dekat sini kita nak cari nilai P. Sekarang kita teruskan kepada kita punya homework untuk cari nilai X. Tengok betul-betul, cikgu akan tunjukkan satu-satu. Okey, ada beberapa maklumat yang kita dah tahu dekat sini. Mana maklumat yang kita dah tahu dekat sini? Okey, ini formula pertama, ini formula kedua. Okey, tengok. Tengok. Cari nilai X kepada soalan 2A. Tengok tahu. Okey, 2A. Kita dah pergi kepada soalan nombor 2A. Sekarang kita nak cari X. Kita nak cari X. X tu duduk belah luar. Macam mana kita nak cari ni? Okey, maklumat yang kita ada dekat sini, kamu tengok X ni, kamu tengok X ni, untuk mendapatkan nilai X, X tu dia ada dalam keadaan garis lurus. Dia ada dalam keadaan garis lurus. Jadi, bila dia dalam keadaan garis lurus, dia ada 2 sudut dekat sini. Kalau kita okey, sudut yang pertama adalah belah sini, kita panggil dia sudut X. Ni yang cikgu hitamkan ni sudut X. Okey, sudut X dekat sini cikgu namakan satu sudut. Ingat, kalau dalam matematik, X tambah kotak. Kalau dalam garis lurus, berapa darjah kalau dia garis lurus? 180. Ya, 180. Okey, kalau masa kita sekolah rendah, kita letak petak. Sekarang kita dah sekolah menengah. Kita tak letak petak dah. Untuk nilai yang kita tak tahu, kita tak letak petak dah. Kita dah tingkatan 1. Bila kita ada satu nilai yang kita tak tahu, kita letak apa? Huruf. Jadi huruf yang kamu boleh letak semua huruf A sampai Z. Kecuali untuk soalan ni, kamu tak boleh letak huruf yang sama dengan X. Kamu boleh letak mana-mana huruf, apa-apa huruf, kecuali jangan X. Sebab apa? Sebab kita nak cari nilai X.
Jadi bila kita dah ada nilai X dekat situ, kita letaklah, cikgu letak Y. Jadi cikgu gantikan Y dekat sini. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni X tambah Y sama dengan 180. Kita nak X. Tapi dekat sini kita ada satu masalah. Kita tak tahu nilai Y. Kita tak tahu nilai Y. Jadi nak cari nilai Y tu macam mana? Rujuk soalan nombor 1A. Macam mana nak cari nilai Y? Inilah soalan yang cikgu ajar tadi ni. Inilah cara nak cari nilai Y. Macam mana cikgu tak faham? Okey, ingat. Kalau dia dalam keadaan garis lurus, dia 180 darjah. Tu formula pertama. Formula kedua, bila panjang dia sama, jadi maksudnya apa? Jadi Y juga. Ya, dia jadi Y juga dekat sini. Jadi nilai Y tu kita boleh cari macam mana? Satu sudut pedalaman belah dalam untuk segitiga. Yang pertama kita ada 66. Cikgu letak 66. Tambah dekat sini Y. Cikgu letak tambah Y. Tambah lagi satu. Tambah Y. Jadi cikgu letak tambah Y. Okey, sekarang cikgu soal kamu. Bila segitiga belah dalam, kita samakan apa? Sama dengan berapa? 180. Ya, 180. Jadi dekat sini kita boleh cari nilai Y. Macam mana? Ingat. Positif 66 bila kita pindahkan ke sebelah, dari positif ni dia jadi negatif 66. Y depan huruf dia ada 1. Sama juga dekat sini. 1 tambah 1 dia jadi 2Y. Selesaikan macam tadi. 180 tolak 66. Kita akan dapat 114. Okey, 2Y. Bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan apa? Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Jadi dekat sini cikgu pindahkan 2. Y sama dengan 114 bahagi 2. Cikgu buat per 2. Jadi Y 114 bahagi 2. Jadi kita dapat 57. Jadi kita dah dapat Y ni sama dengan 57. Y ni sama dengan 57. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey. Sekarang objektif yang soalan nak dekat situ, kita bukannya nak nilai Y. Dia nak nilai X. Tapi kenapa kita nak cari nilai Y? Supaya bila kita dah dapat nilai Y, kita boleh masukkan ke dalam yang dalam formula garis lurus. Jadi X tambah Y dia 57 sama dengan 180. Jadi pindahkan 57, 180 positif dia jadi negatif 57. Jadi 180 tolaklah dengan 57, dia akan dapat X sama dengan 123 darjah. Boleh nampak ke macam mana cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh. Okey, bagus. Tak salin ni tahu, salin soalan 2A ni cikgu dah tunjuk ni, kamu kena salin lah. Kena salin. Boleh tengok. Kalau tak faham apa-apa bagi tahu cikgu. Cikgu saya tak faham dekat sini. Biar cikgu boleh terangkan lagi sekali. Okey, habis dah soalan 2A. Kita pergi pula kepada soalan 2B. Untuk soalan 2A, ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Mikael, ada nak tanya soalan Mikael? Ada. Okey, kalau tak ada, cikgu teruskan kepada soalan 2B. Okey, kita pergi kepada soalan 2B Alamak, cikgu terbuat muka surat sebelah. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan 2B. Kalau tak faham bagi tahu cikgu tahu, biar cikgu terang lagi sekali. Okey, soalan B pula. Okey, soalan B dekat sini, masing-masing boleh tengok kat sini. X tu duduk belah dalam pula. Tadi X tu belah luar. Jadi bila X tu duduk belah dalam, belah dalam untuk segitiga. Okey, X ni adalah sudut yang pertama. X tambah
Okey, petak ni adalah sudut yang kedua. Kalau petak dia berapa darjah semua? 90. 90. Tambah. Okey, tambah apa ni? Kita tak tahu. Cikgu gantikan dengan sesuatu nilai. Cikgu gantikan dengan huruf Y. Tambah Y. Sama dengan bila kita ada segitiga, dia sama dengan berapa kalau sudut belah dalam? 180. Ya, 180. Okey, kita dah dapat formula dia. Tapi masalahnya dekat sini kita tak boleh nak selesaikan lagi. Sebab apa? Sebab kita tak tahu cara nak cari nilai Y. Macam mana nak cari nilai Y ni? Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu bagi tips. Okey, jadi dekat sini nilai Y dekat sini dia dalam keadaan garis lurus. Jadi garis lurus dekat sini sama dengan berapa darjah? 180. Ya, Y tambah 144 kita akan dapat 180. Pindahkan 144 ke sebelah, dia akan jadi 180 sini positif, dia akan jadi negatif 144. Jadi tekan kalkulator, 180 tolak 144, kita akan dapat 36 darjah. Sampai sini jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Jadi nilai Y ni bukan kita nak cari nilai X. Nampak ni kita nak cari nilai X. Tapi kenapa kita cari nilai Y dulu? Untuk kita masukkan ke dalam kita punya formula tadi. Jadi X tambah 90 tambah Y. Y kita dah dapat 36. Gantikan 36 ke dalam Y sama dengan 180. Jadinya kita bolehlah cari nilai X. Macam mana? 90 dengan 36 pindah ke sebelah. X sama dengan 180. 90 ni positif, dia jadi negatif 90. 36 ni positif, dia jadi negatif 36. Jadi apa yang kita nak buat? X sama dengan, kita tolakkan 180 tolak 90 tolak 36. Jadi X dekat situ kita akan dapat 54 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Itu cara dia. Itu cara dia. Salin, kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya kat cikgu, bagi tahu cikgu terus. Okey. Okey. Mikael, ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada. Okey, bagus. Kalau ada soalan, tanya je biar cikgu terangkan. Afika, jelas ke dua contoh yang cikgu dah terang ni? Jelas. Okey, mana yang gegel lain? Cikgu lupa nama sebenarnya. Anis Syamimi, jelas ke soalan A dengan soalan B cikgu tunjuk ni? Jelas. Okey, salin tahu semua. Salin. Okey, habis dah soalan 2A, habis dah soalan 2B. Kita pergi pula kepada soalan 2C. Konsep yang sama, dia pusing-pusing je. Dia pusing-pusing je. Macam mana tu pusing-pusing? Okey, tengok kat sini Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Alamak, cikgu pergi ke sini pula. Okey, kita tengok kepada soalan C. Tengok cikgu tulis. Okey, untuk soalan C ni macam mana nak selesaikan ni? Kita nak cari nilai X. Masing-masing boleh tengok Okey, cari nilai X. Gunakan kreativiti ni. Kreativiti. Cikgu boleh bagi kamu cara. Tapi nak menentukan cara yang kamu nak pilih tu, kamu kena usaha sendiri. Okey, jadi cikgu boleh tunjuk jalan. Okey, jalan tu jalan yang betul. Tapi yang berjalan tu kamu. Okey. Jadi kat sini cikgu tunjuk cara dulu. Okey, jadi dekat sini kita nak cari nilai X. X tu duduk belah luar. Macam mana nak dapat nilai X? Maksudnya X ni adalah dalam keadaan garis lurus. Jadi X ni dia ada X tambah cikgu letak Y. Cikgu letak Y. Okey, kenapa cikgu letak Y? Tak boleh ke huruf lain? Boleh, tak ada masalah. Cikgu suka nilai XY. Tambah, okey, jadi kat sini cikgu letak Y dulu. Cikgu letak Y. Jadi kita akan dapat X tambah Y dan dia dalam keadaan garis lurus. Kalau garis lurus sama dengan berapa darjah?
180. Ya, garis lurus adalah 180. Jadi yang membentuk garis lurus dekat sini adalah X dengan Y. Sebab itulah cikgu letak X tambah Y. Jadi dia dapat 180 darjah. Tapi dia ada masalah tahu dekat sini. Masalah dia adalah kita tak tahu nilai Y. Jadi macam mana nak cari nilai Y? Untuk cari nilai Y, kamu ubah pandangan kamu tadi. Tadi kamu pandang garis lurus. Sekarang kamu ubah cara kamu pandang. Pandang pula segitiga. Pandang pula segitiga. Mana? 44 tambah 38 tambah. Okey, ni sudut belah dalam. Y. Sama dengan berapa kalau segitiga? 180. Ya, 180. Jadi bila kita nak cari nilai Y, kita pindahkan 44 dengan 38. Y sama dengan 180. 44 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Negatif 44. Sama juga dengan 38. Positif pindah jadi negatif 38. Jadi dekat sini kita dapat nilai Y. 180 tolak 44 tolak 38. Y dekat sini adalah 98 darjah. Kita tak nak nilai Y. Tapi nilai Y ni boleh bantu kita untuk dapatkan nilai X. Macam mana dia nak bantu? Okey, nilai Y dekat sini kita guna untuk masukkan ke dalam ni. Jadi X tambah Y kita dapat adalah 98 sama dengan 180. 98 ni positif, kita pindah ke sebelah. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Negatif 98. Jadi dekat sini X 180 tolak 98. X sama dengan 82 darjah. Itu cara dia. Itu cara dia. Step pertama, kita faham dia ni garis lurus. Kita faham dia garis lurus. Tapi kita tak ada nilai Y. Jadi kita ubah cara pandang kita untuk dapatkan segitiga sama dengan 180 darjah. Jadi dekat situ kita boleh cari nilai Y. Okey, jelas ke soalan 2C? Boleh faham ke semua untuk soalan 2C? Okey, bagus. Tak, Anik Rahil, jelas ke Anik Rahil 2C? Jelas. Okey, salin semua. Salin. Tak faham boleh tanya cikgu. Okey, jadi cikgu teruskan penjelasan cikgu kepada soalan yang berikutnya. Soalan terakhir untuk homework. Kita pergi kepada soalan 2D. Masing-masing boleh tengok dekat sini. Okey, soalan 2D kita nak cari X. X tu dia berada belah dalam. Belah dalam maksudnya untuk segitiga, okey cikgu letak X. X tambah, okey kita ada nilai dekat sini. X tambah X tambah, okey tambah dengan lagi satu. Okey dia tak tunjuk pun berapa. Jadi cikgu letak satu huruf. Cikgu letak Y. Jadi X tambah Y sama dengan, kalau segitiga, bila tiga sudut ditambahkan, kita kena sama dengan berapa semua? 180. Ya, 180 darjah. Jadi kita boleh selesaikan X tu. Masalahnya dekat sini kita tak tahu cara nak cari nilai Y. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita ubah pula cara pandang kita. Okey, kita ubah. Nak dapat nilai Y, dia ada garis lurus dekat sini. Jadi garis lurus bahagian pertama 152. Bahagian yang kedua tambah dengan Y. Okey, kalau garis lurus sama dengan berapa darjah? 180. Ya, 180. Jadi kita samakan. 152. Mana 152 yang ni? Tambah Y. Mana Y? Itu yang warna biru tu. Jadi, apa yang kita boleh buat? Kita boleh cari nilai Y. Y sama dengan 180. Positif 152. Positif pindah ke sebelah jadi apa? Negatif. Negatif 52. Jadi 180 tolak dengan 52 kita akan dapat 128 darjah.
Kita nak dapat nilai Y ni untuk kita masukkan ke dalam ni. Jadi X tambah X tambah 128 sama dengan 180. Jadi kita boleh cari nilai X. Jadi pindahkan ke sebelah 180 sini positif. Dia jadi negatif 128. 1X tambah 1X dia akan dapat 2X. 180 tolak 128 kita akan dapat 52 darjah. 2 darab pindah ke sebelah dia akan jadi bahagi. Jadi dekat sini kita dapat 52 bahagi dengan 2. X sama dengan 26 darjah. Ini soalan 2C dan ni soalan 2D. Itu cara jawapan yang cikgu boleh tunjuk. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Mikael. Macam mana Mikael? Boleh faham? Boleh. Sempat salin semua tak tu? Sempat. Okey. Cikgu nak tanya. Kejap kan. Cikgu nak tanya siapa jarang cikgu panggil. Akil Daniel. Akil Daniel sempat salin tak? 2C dengan 2D. Alamak, tak ada suara Akil. Okey, Iris. Iris Erina. Erina nak panggil Iris ke panggil Erina ni? Iris. Iris sempat salin 2C dengan 2D? Tempat. Okey. Jadi habis dah soalan homework. Cikgu tunjuk 2C, 2D. Dekat sini 2A, 2B. Lepas tu cikgu tunjuk 1A sampai 1D. Ada 8 soalan cikgu dah buat. Okey, jadi kita dah nak buat soalan sama-sama. Ini soalan homework. Ini soalan homework. Jadi kita pergi kepada kita punya worksheet. Jadi dekat sinilah yang kita nak selesaikan. Kita nak selesaikan soalan yang pertama. Okey, kalau kamu sempat salin, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan di hadapan. Siapa yang dah print boleh buat dekat kertas tu. Siapa yang belum print boleh tengok di hadapan. Okey, soalan dekat depan ni dia ada, okey, sini adalah X. Sini adalah 61 dan ni adalah peta. Apa soalan dia dekat sini? Soalan dia adalah cari nilai X. Okey, jadi masing-masing sila selesaikan soalan ni. Dah siap, ambil gambar, hantar dekat cikgu. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, seorang je boleh. Okey, bagus. Okey, cuba selesaikan. Ingat balik apa yang cikgu ajar. Apa yang kamu salin. Ada soalan bagi tahu cikgu, cikgu bantu. Cikgu nak tanya siapa lagi? Hafiz. Takif ada ke dekat situ Takif? Ada. Takif boleh buat tak agak-agak soalan ni? Boleh. Okey. Semua orang selesaikan lepas tu baru hantar kat cikgu. Okey, cikgu bagi lagi masa 2 minit ke 3 minit. 2 ke 3 minit lah Okey, bagus. Ada yang dah hantar? Afiqah.
Okey, bagus. Ramai dah hantar. Okey, bagus. Ada gambar Luffy ni. Okey, cikgu tunggu lagi. Bagus, pandai. Okey, cikgu tunggu lagi Afiqah dah hantar. Okey, ni siapa nama Zoro pakai serban ni? Okey, bagus, pandai. Okey, pandai. Okey, bagus, pandai. Cikgu tunggu lagi Okey, Afiqah, pandai. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp lagi masing-masing. Boleh hantar dekat cikgu. Makaci. Okey, sama-sama. Okey, Haiden. Haiden boleh buat tak tu, Haiden? Boleh. Anik Rahil. Anik Rahil boleh buat tak, Anik? Dah hantar cikgu. Dah, Anik dah hantar. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini semua orang kena cuba jawab tau. Semua orang kena cuba jawab. Sebab apa? Sebab lepas ni soalan tu makin lama makin naik level dia. Makin naik level dia. Okey. Jadi cikgu nak selesaikan dah. Habis dah masa yang diberikan. Jadi semua orang kena cuba libatkan diri dalam menjawab soalan-soalan yang diberikan. Kalau tak tahu ataupun kurang faham, kurang jelas, boleh sahaja tanya dekat cikgu. Okey, jadi cikgu nak selesaikan dah soalan untuk mencari nilai X. Okey, soalan nombor 1 ni bentuk dia. Jadi, kita kena faham. Kalau belah segitiga, dia ada segitiga, sudut pedalaman dia, sudut pedalaman A, B, C. A tambah dengan B tambah dengan C sama dengan berapa darjah kalau segitiga? Berapa? 80. Ya, 180. Konsep yang sama. Okey, dekat sini X. Cikgu letak X. Tambah. Kat sini petak. Kalau petak dia berapa darjah semua? Oh. Ya, 90 darjah. Dan akhir sekali tambah 61. Kalau dah cukup 3, baru kamu boleh samakan dengan 180. Kalau kamu dapat X tambah 90 sahaja, kamu tak boleh samakan dengan 90. Kamu kena ada 3 Kena ada 3. Sudut dekat sini warna biru adalah untuk X. Sudut dekat warna hijau adalah untuk yang petak. Dan akhir sekali sudut 61 adalah untuk yang warna merah. Kena ada 3 nilai. Baru kamu boleh samakan dengan 180. Okey, jadi bila kita nak cari X, kita pindahkan sahaja yang lain. 90 positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Sama juga dengan positif 61. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi 180 tolak dengan 90. Tolak dengan 61. Kita dapat X sama dengan 29 darjah. Bagus. Ramai yang betul dekat sini. Bagus Okey. Jadi cuba buat cuba buat. Kalau tak faham bagi tahu cikgu, boleh cikgu bantu. Okey, habis dah soalan nombor 1, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi banyak-banyak tadi dan yang baru lepas cikgu selesaikan ni, cikgu nak masing-masing cuba jawab soalan nombor 2. Dah siap? Hantar dekat cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh cuba menjawab.
Amir Yusof. Mana Amir Yusof? Boleh buat tak ni agak-agak? Okey. Okey. Boleh. Okey, cari nilai X. Cari nilai X. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Okey, cikgu tengok pula Good job. Okey, ingat. Cikgu bagi tips tahu tadi. Okey, cikgu bagi tips Panjang sama, apa maksud panjang sama? Panjang sama sama dengan apa? Sama dengan Sudut sama, pandai. Okey, cuba selesaikan Okey. Siap. Okey, betul. Pandai. Good job. Okey, jadi masing-masing cuba buat cuba buat. Cikgu bantu. Sama-sama. Okey. Okey, bagus. Okey, saya terlupa pula yang ni cikgu. Alamak, tak apa. Nanti cikgu tunjuk jangan risau. Okey, jadi cikgu bagi masa 1 minit lagi. Bagus, Afiqah. Betul, jawapan dia 35. Okey, bagus. Good job. Okey, bagus. Okey, Haiden. Pandai. Okey, jadi masa untuk menjawab sudah pun tamat. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjuk macam mana nak selesaikan soalan-soalan ini. Jadi kita pergi Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Kalau cikgu cakap panjang sama, maksudnya sudut sama. Apa maksudnya? Kalau sudut dekat sini X, secara tak langsung sini pun adalah X. Siapa tak tahu yang tu, siapa yang terlupa yang tu, dia tak dapat jawab. Jadi kena ingat. Kena ingat. Jadi dekat sini dia ada 3 dah sudut. Jadi apa sudut dia? Ni X. Okey, X tambah 110 tambah 110 tambah X sama dengan 180. Jadi 110 positif. Positif bila dipindahkan ke sebelah dia jadi negatif 110. 1x tambah 1x dia dapat 2x.
Jadi 180 tolak 110. Dia dapat 70 darjah. Jadi 2X. 2 ni darab. Darab. Bila dipindahkan ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi X sama dengan 35 darjah. Itulah cara nak cari X dekat soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas ke semua? Dah. Okey, bagus. Mikael, dapat jawab tak Mikael? Dapat. Okey, ni soalan 1, soalan 2. Siapa-siapa yang tak dapat, siapa-siapa yang tak dapat, ambil gambar, salin dekat sebelah yang kertas kamu dah print tu. Anik, okey ke Anik yang cikgu tunjuk soalan 1 dengan 2 ni? Dah faham cikgu. Apa? Cikgu. Okey, bagus. Kalau siapa-siapa tak okey, bagi tahu cikgu. Cikgu janji. Cikgu janji tak sebut pun nama siapa-siapa yang tengah tanya soalan. Kamu tanya je dekat cikgu. Okey, habis dah soalan 1 dengan soalan 2 untuk yang bahagian atas. Sekarang kita cuba selesaikan soalan yang belah bawah pula. Okey. Jadi, cuba selesaikan cari nilai Y. Masing-masing boleh cuba cari nilai Y. Nanti cikgu bantu. Carikan dekat cikgu apa nilai Y dia. Okey, boleh cuba menjawab. Okey, pandai, terbaik, bagus. Okey, dah siap bagi hantar kat cikgu. Cikgu cek. Wow, laju. Bagus. Cikgu cek 70. $180. Okey, pandai, bagus. Maksudnya 70. Manakah kita ni? Cikgu tengah cek ni. Okey, bagus. Terbaik. Ramai yang betul. Bagus. Jawapan dia 115. Sikit lagi. Sikit lagi sikit lagi. Cuba buat. Ya, bagus. Terbaik. Sikit lagi. Yang cikgu cakap sikit lagi tu maksudnya
sikit lagi. Dia dah siap satu step dah. Dia nak kena buat lagi satu step. Garis lurus sama dengan 180 darjah. Okey. Cikgu Cikgu dah hantar. Okey, cikgu tengah cek. Okey, Afiqah pandai. Cikgu, siapa yang hantar, cikgu terus cek ni. Jangan risau. Okey. Bagus. Mana Mikael ni? Mikael dapat buat tak Mikael? Tengah buat. Okey. Okey, cikgu bagi 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Cikgu akan tunjuk jangan risau. Anik dapat buat tak tu Anik? Sedang mencuba. Sedang mencuba. Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, kalau nilai Y dia dekat belah luar, apa yang kita nak kena buat ni? Kita kena cari partner, kita kena selesaikan yang sebelah Y ni dulu. Kamu tak boleh buat Y. Kamu tak boleh buat Y terus. Kamu kena selesaikan yang warna biru yang cikgu tunjuk tu dulu. Okey, jadi masing-masing semua tengah dengar ke cikgu tengah nak terangkan ni? Dengar. Okey, baik. Okey, jadi sekarang untuk bentuk segitiga, kita ada apa? 45 tambah 70 tambah nilai yang kita tak tahu, cikgu letak petak sama dengan berapa? Sama dengan 180 darjah. Okey, kalau masa kita sekolah rendah, yelah kita letak petak. Sekarang kita dah sekolah menengah. Kalau sekolah menengah, orang tak letak petak. Orang letak huruf. Jadi dekat sini, kamu letaklah apa-apa huruf. A, B, C, D, E, F, G. Kecuali satu sahaja. Kalau soalan tu suruh cari nilai Y, maksudnya jangan letak nilai Y. Kalau soalan tu suruh cari nilai X, jangan letak nilai X. Huruf yang kamu tak boleh nak letak, mesti jangan sama dengan apa yang soalan nak. Kalau nilai Y, maksudnya jangan letak nilai Y. Kamu letaklah mana-mana huruf. Okey, dekat sini cikgu letak X. Jadi, cikgu kena cari X tu dulu. 45 dengan 70 kita pindahkan ke sebelah. Dia akan jadi X sama dengan 180. Positif 45 dia jadi negatif 45. Positif 70 dia jadi negatif 70. Selesaikan 180 tolak 45 tolak 70. X dekat situ kita dapat 65 darjah. Untuk siapa-siapa yang dapat X 65 darjah, sebenarnya 65 darjah tu jawapan dekat belah dalam. Untuk mendapatkan nilai Y tu belah luar. Jadi bila kita ada X dengan Y ni, tengok
dia ada dalam satu garis lurus. Mana garis lurus dia? Ini garis lurus dia. Jadi masing-masing boleh tengok. Inilah garis lurus dia. Kalau garis lurus kita ada 65 dengan Y. Garis lurus sama dengan berapa darjah semua? 180. Ya, 180. 65 ni positif, kita bawa pindah dia ke sebelah. 180 positif jadi negatif 65. Jadi kita tekan 180 tolak 65, Y sama dengan 115 darjah. Itu cara kita nak selesaikan soalan 1B. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Siapa-siapa yang tak faham bagi tahu cikgu biar cikgu tolong. Okey, kita dah selesai dah soalan nombor 1. Kita selesaikan pula soalan nombor 2. Okey, jadi dekat sini cikgu zoom out untuk bagi kamu peluang. Mana tahu boleh bantu kamu untuk selesaikan. Okey, sekarang boleh cuba buat soalan nombor 2. Okey, untuk siapa-siapa yang tak nampak, siapa-siapa yang tak print lagi, cikgu pekatkan soalan di hadapan. Kamu boleh tengok, cikgu akan pekatkan. Okey, kejap. Okey, cikgu pekatkan dekat sini. Ada apa-apa soalan boleh tanya dekat cikgu. Tanya kat WhatsApp lah, jangan tanya kat sini kalau malu. Okey, ini 36, ini 86, ini adalah 2Y. Okey, cuba selesaikan. Ni 86 okey. Ingat tahu, kreatif dalam menyelesaikan masalah. Kreatif dalam menyelesaikan masalah. Iris, agak-agak Iris dapat buat tak soalan ni Iris? Dapat. Okey. Cikgu yang bawah tu 2Y. Dia jadi 2Y. Dia 2Y. Dia bukan Y, dia 2Y. Okey. Anik, dapat ke cara nak cari Y tu kalau dia 2Y? Iya, kita kena letak dia 2Y. Kita tak boleh letak dia Y je sebab dia 2Y, kita kena letak 2Y. Tapi sebelum kamu nak letakkan 2Y, kamu kena cari apa tu? Masing-masing boleh tengok kat depan. Kamu kena cari yang ni. Cikgu tunjuk Kamu kena cari nilai dekat sini berapa. Barulah kamu letakkan dalam tu.
Okey, kalau kita letak sini X kan. Kalau kita letak sini X. Kita kena cari X tu dulu. Macam mana nak cari X? Dia adalah garis lurus dekat sini. Ni garis lurus. Jadi garis lurus macam mana nak selesaikan? Cuba buat. Aimah Haziq, dapat tak clue tu daripada cikgu? Cuba Mikael. Mikael, macam mana Mikael? Boleh. Okey. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit Cuba jawab Afiqah. Afiqah dapat tak Afiqah? Boleh. Okey, bagus. Ada yang dah hantar dah. Cikgu cek. Iya, pandai. Bagus. Ada yang dapat jawab? Okey, ingat tahu, kreatif tahu. Be kreatif. Kena cari garis lurus tu dulu. X. Okey, cuba buat cuba buat. Baguslah Iris. Okey, Afiqah tak dapat ke soalan ni? Afiqah. Tolong okey. Okey, jadi habis dah. Masa yang cikgu berikan. Nak mula jawab ke? Nak masa lagi ke? Nak cikgu mula tunjuk? Betul ke cikgu? Salah. Nanti cikgu tunjuk Okey, semua nak cikgu mula tunjuk ke ataupun kamu nak masa menjawab lagi? Mula cikgu tunjuk. Okey, cikgu mula tunjuk Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 2. Macam mana cikgu nak selesaikan ni? Okey, tengok betul-betul. Okey, ni soalan dia. Cikgu pergi kepada sinilah. Okey, masing-masing ni soalan dia. Ingat, yang pertama sekali kalau kita nak selesaikan, kamu kena cari yang tak ada dekat sini. Yang tak ada, yang cikgu buat X dekat sini. Cari dulu nilai X tu. Macam mana nak cari dulu nilai X? Kita ada garis lurus. Garis lurus sama dengan berapa darjah semua? 180. Ya, 180. Ni garis lurus dia. Jadi dekat sini garis lurus dia daripada 56. 86 tambah dengan X sama dengan 180. Okey, jadi dekat sini kita cari dulu nilai X tu. 86 ni positif. Bila pindah ke sebelah, positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif 86. Selesaikan dulu tu. 180 tolak 86. X dekat sini dia akan jadi 94. Jadi bila kita dah dapat 94, maksudnya sini adalah 94 darjah. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Mana yang lain? Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi bila kita dah dapat 94, barulah kita buat sudut pendalaman untuk segitiga sama dengan 180. Jadi sini 36. Cikgu letak 36 tambah. Okey, sini 94 tambah. Okey, sini 2Y.
sama dengan untuk sudut pedalaman segitiga sama dengan berapa? Ha, sama dengan berapa? 180. 180. Barulah kamu boleh samakan dengan 180. Ingat, dia bila ada tiga sudut, baru kamu boleh samakan dengan 180. Kalau kamu buat 36 tambah 2y sama dengan 180 ni salah. Sebab apa? Sebab dia baru ni 1, baru 2, baru 2. Kan segitiga maksudnya ada 3 sudut. Jadi ini sudut pertama, ini sudut kedua, ini sudut ketiga. Barulah kamu boleh samakan dengan 180. Okey. Jadi cikgu selesaikan 36 dengan 94, kita pindah ke sebelah, kita akan dapat 180 tolak 36. Kenapa tolak? Sini positif, dia akan jadi negatif 36. Sini positif, dia akan jadi negatif 94. Jadi dekat sini kita tolak kan. 180 tolak 36 tolak 94, kita dapat dia 50. 2y, 2 dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi 50. 50 bahagi dengan 2, kita dapat berapa semua? 25. 25 darjah. Jadi inilah jawapan nombor 2. Jelas ke semua? Salin. Siapa yang salah, salin. Salin. Nanti kita nak buat soalan. Kita nak buat soalan yang lagi kompleks. Okey. Aiman Haziq, boleh faham ke nombor 2 cikgu tunjuk ni? Boleh. Mikael jelas ke Mikael? Lah. Akif dapat jawab tak ni Akif? Mana Akif? Iris dah dapat. Afikah dah okey. Okey, itu sahaja. Jadi kita nak jawab soalan yang seterusnya. Fokus tau. Okey, dah habis dah. Cikgu penatlah cikgu. Sabar. Cikgu ada lagi 39 minit dengan kamu. Okey. Jadi kita akan selesaikan soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan yang seterusnya, kita tak pergi kepada soalan nombor 1. Dekat soalan nombor 1 dia ada bahagian sudut. Nanti cikgu terangkan. Okey, kita akan jawab soalan nombor 2. Okey, ingat. Cikgu nak tengok siapa paling kreatif dekat sini dalam menyelesaikan masalah. Okey. Ada orang dia nak datang dekat cikgu, dia ajar, cikgu tolong saya, ada satu kisah lah, ada student cikgu Ada student cikgu, dia suruh cikgu ajar saya lumba lari. Okey, cikgu ajar dia lumba lari. Cikgu merentas desa kan. Cikgu ajar cara tangan macam mana, cara kaki macam mana, cara bernafas masa nak berlari macam mana. Cikgu ajar dah dia. Ada dah cara-cara dia. Tapi masa dia lumba lari tu dia kalah. Kenapa dia kalah? Dia tak tahu jalan. Dia tak tahu jalan. Macam tu juga. Walaupun dekat sini cikgu ajar kamu cara nak selesaikan. Formula 1 cikgu ajar. Formula 2 cikgu ajar. Formula 3 cikgu ajar. Tapi dalam untuk cari jalan nak pakai formula mana nak selesaikan masalah, itu kamu yang tentukan. Cikgu ajar dah cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Yang menentukan dapat jawab tak dapat jawab adalah macam mana kamu set untuk cari jalan nak selesaikan soalan ni. Dapat ke analogi tu? Dapat ke? Boleh faham ke analogi tu? Boleh. Okey, jadi untuk soalan di hadapan, iaitu soalan nombor 2, dalam masa yang diberikan, cuba cari nilai X. Mana X dia? Ini X dia. Okey, cikgu tunggu. Cikgu nak tengok berapa orang yang dapat selesaikan soalan ni. Okey. Anik, rasa susah tak soalan ni Anik? Susah kot. Susah ke? Okey, tak apa. Semua orang cuba je, betul ke salah cikgu akan tunjuk. Jangan risau. Okey, jadi cikgu akan bagi kamu 3 ke 4 minit untuk selesaikan soalan ni. Cikgu tunggu.
Okey, cuba orang kata be kreatif dalam solving menyelesaikan masalah. Afika dapat buat tak soalan ni Afika? InsyaAllah. Okey, cikgu tunggu cikgu nak tengok. Ada tak dapat jawab? Jadi dapat salin tak? Okey, 3 minit lagi. Okay, jangan risau siapa perlukan bantuan bagi tahu cikgu. Iman Aziz dapat buat tak Iman Aziz? Tengah Ke buat. tengah mencuba? Tengah mencuba. Okey. Okey, bagus. Okey, baguslah ada yang mencuba. Bagus. Okey, hantar je kat cikgu tahu. Sebab cikgu akan buat sama-sama di hadapan. Cikgu akan tunjukkan siapa yang betul, siapa yang salah. Nanti kamu tengok. Okey, kalau yang salah kan sepanjang cikgu tunjuk tu, salin tahu, salin jalan kerja dia. Okey, jadi habis dah soalan yang diberikan. Soalan yang diberikan pula, masa yang diberikan. Okey, jadi apa yang cikgu nak pesan? Macam ni lah bentuk peperiksaan akhir tahun kamu. Yang cikgu ajar dari tadi, yang ni. Lepas tu cikgu ajar ni. Itu semua adalah asas. Untuk peperiksaan akhir tahun, dia punya soalan macam ni. Percayalah cakap cikgu, siapa yang dapat untuk cuba selesaikan soalan 2 ni, sebenarnya dia dah boleh dah dapat A. Cikgu yakin. Sebab apa? Bila dia dah dapat selesaikan soalan ni, maksudnya dia dah faham cara menyelesaikan masalah.
Okey. Jadi tak apalah cikgu saya tak dapat, saya C ke saya D ke tak apa. Benda ni belajar. Sebelum kita nak sampai ke periksa akhir tahun, kita cuba untuk selesaikan sebanyak boleh soalan-soalan macam ni. Jadi cikgu bantu dekat sini. Okey, boleh ke cikgu mula selesaikan soalan dekat depan? Boleh. Okey. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini kita nak X. Jadi dekat sini kita nak X. Okey, mula-mula sekali kamu kena faham. Kamu cuba cari daripada pandangan apa kamu nak X. Okey, cikgu nak X kat sini. Okey. Okey, cikgu keluarkan. Sini panjang dia sama. Maksudnya sudut dekat ni X pula. X juga. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey. Kita ada segitiga QRS. Cikgu keluarkan segitiga QRS. Masing-masing boleh tengok Segitiga ini adalah Q, ini adalah R, ini adalah S. Sini adalah X. Walaupun dia tak bagi yang bawah tu berapa, bila dia bagi tahu ni adalah sama panjang. Maksudnya dekat bawah tu adalah X juga. Okey. Jadi sekarang ni kamu tengok kat sini. Sekarang ni cikgu nak pakai terus formula segitiga sama dengan 180. Boleh ke semua? Boleh. Boleh ke? Cikgu nak soal. Boleh ke? Boleh. Boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa tak boleh? Cikgu ada nilai dekat Q. Cikgu ada nilai dekat R. X tambah X. Cikgu tak ada nilai dekat mana sekarang? Ya, cikgu tak ada nilai dekat S. Jadi kalau cikgu tak ada nilai dekat S, cikgu tak boleh pakai lagi formula ni. Jadi maksudnya benda yang kamu kena cari adalah dekat sini dulu. Okey, gantikan dengan apa-apa huruf sebagai whole dulu dekat situ. Okey, cikgu letak X dekat sini. Silap, tak boleh X. Cikgu letak Y dekat sini. Okey, cikgu letak Y dekat situ. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Sampai situ? Alamak, tak dengar suara. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu cuba untuk cari nilai Y berdasarkan menggunakan garis lurus. Mana garis lurus tu cikgu? Tengok cikgu keluarkan cikgu keluarkan dekat bahagian S ni. Cikgu keluarkan dekat bahagian S ni. Okey, ni garis lurus dekat sudut S tau. Okey. Ni adalah Y. Ni adalah Y. Ini adalah 84. Boleh ke cikgu buat garis lurus? Garis lurus sama dengan garis lurus sama dengan 180 darjah. Ya, kita tahu garis lurus tu sama dengan 180 darjah. Tapi masalah dia dekat sini, 180 darjah adalah daripada sini pergi kepada sini. Jadi yang kita ada dekat sini adalah Y. Jadi cikgu tulis Y tambah. Kita tak ada dekat sini. Yang warna hijau ni kita tak ada. Jadi cikgu letak kotak. Lepas tu tambah. Okey, sini 84 sama dengan 180. Jadi dekat sini yang kotak tu kamu boleh gantikan dengan apa-apa huruf. Cikgu gantikan dengan Z. Sampai sini jelas ke semua? Kenapa cikgu tak boleh cari terus nilai Y? Sebab cikgu tak tahu nilai Z ni berapa. Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey, tengok tahu macam mana cikgu selesaikan ni. Cuba ambil. Okey, untuk cari nilai Z. Nilai Z. Okey, kamu agak-agak boleh tak cari nilai Z? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Boleh tak cari nilai Z? Kita tak nampak lagi. Okey, cikgu keluarkan segitiga P, Q, S. Okey, cikgu keluarkan. Okey, ni segitiga dia. Cikgu keluarkan segitiga dia. Okey, cikgu keluarkan segitiga dia. Ini adalah P. Ya, Okey, ini adalah P. Ini adalah Q. Ini adalah S ni belah luar. Ini 90 darjah.
Sini 30 darjah. Okey, sini adalah Z. Okey, agak-agak boleh tak cari nilai Z semua? Boleh. Okey. Jadi macam mana nak cari nilai Z? 30 tambah kalau petak ni sama dengan berapa darjah? 90. 90 tambah dengan Z. Satu sudut semua untuk sudut pedalaman segitiga sama dengan berapa darjah? 180. 180. Okey, cikgu stop sampai sini. Cikgu nak kamu cuba selesaikan nilai X. Cuba cari nilai X. Cikgu dah bagi hint sampai sini. Cuba cari nilai X. Okey, agak-agak boleh buat tak ni nilai X? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi masing-masing cuba buat. Cikgu dah bagi hint sampai situ. Afika dapat tak kat sampai situ? Right. Okey, ke Afika ada confuse? Confuse kat mana? Confuse dekat nombor apa? 1 ke? Nombor 2 ke? Nombor 3? 3. Dekat 3. Ni 3 ni. Okey, ni 1, ni 2, ni 3. Okey, 3 masing-masing boleh tengok kenapa Afika confuse kat 3. Okey, kat 3 ni kan 3 ni kan PQS. Itu segitiga dia cikgu keluarkan. Itu je nombor 3. Nampak? Ke tak nampak? Nampak. Dah. Ini P, ini Q dan ini S. Okey, masing-masing cuba selesaikan. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu nak kamu juga cuba untuk selesaikan. Okey, dapat tak tu? Afika dapat tak? Dapat. Okey. Cikgu tunggu Dah dapat semua yang dah dapat hantar dekat WhatsApp cikgu. Berapa nilai X tu? Aiman Aziz, dapat tak linkkan semua tu? Dapat. Okey. Okey, nilai Z tu okey. 60 ke cikgu nilai Z? Untuk cari nilai Z kan 180 tolak 90 tolak 30. Ya, nilai Z tu adalah 60. Cikgu nak tanya. Akif dapat tak linkkan maklumat yang cikgu bagi tu, Sah? Okey, 60 bahagi 100. Tolak. Ni yang mana? Okey, ada yang dah dapat dah jawapan dia. Bagus.
Yang nilai Z tu. Okey, jadi masing-masing cikgu habis dah masa, cikgu akan tunjuk Okey, nak cari nilai Z, dia macam tadi, macam yang awal-awal tadi. Macam mana yang awal-awal tu? 90 dengan 30 ni kita pindahkan sahaja. 180 positif 30 pindah ke sebelah dia jadi negatif 30. Positif 90 pindah ke sebelah dia jadi negatif 90. Jadi Z dekat sini adalah 180 tolak 30, tolak 90. Jadi Z tu kita dapat 60 darjah. Jadi maksudnya dekat sini adalah 60 darjah. Okey, sampai Z tu jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi bila cikgu dah jumpa, kenapa cikgu nak cari nilai Z? Sebab cikgu nak cari nilai Y. Okey, kita pergi kepada nilai Y. Okey, nilai Z tadi kita dah dapat 60. Okey, kita masukkan 60. Z ni cikgu dah masukkan 60. Jadi, kita nak dapatkan nilai Y, pindahkan ni ke sebelah. Jadi, Y sama dengan 180. Positif 60 dia jadi negatif 60. Positif 84 dia jadi negatif 84. Jadi, tolak semua. 180 tolak 60. Tolak dengan 84. Y tu kita dapat 36. Maksudnya Y dekat sini adalah 36 darjah. Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Boleh. Okey, jadi bila kita dah cari Y tu sama dengan 36 darjah, kita masukkan X tambah 36 sama dengan 180. Okey, 36 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi 180 negatif 36. 1 tambah 1 dia akan dapat 2X. Okey, 180 tolak 36, kita akan dapat 144. Pindahkan 2, darab jadi bahagi. Jadi X adalah 144 bahagi dengan 2, kita dapat 72 darjah. Ini cara nak selesaikan. Cikgu just tunjuk contoh. Cikgu tunjuk cara. Cikgu bagi tips. Okey. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk tu? Dah. Okey. Mikael. Okey ke Mikael? Okey. Boleh sikit-sikit. Boleh sikit-sikit. Okey, kalau kita tengok soalan ni kan, kalau salin tau, siapa-siapa yang tak dapat sila salin. Okey, kalau kita tengok, okey, cikgu terangkan balik kenapa cikgu lukis QRS. Okey, kita ada segitiga QRS. Kita ada segitiga QRS. Kita nak cari X. Kita nak cari X. Okey, untuk siapa-siapa yang tak nampak boleh tengok kat depan cikgu akan zoom out. Cikgu keluarkan lagi gambar ni. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan terangkan. Okey, yang pertama sekali, untuk siapa-siapa yang kurang faham, boleh tengok kat depan. Kita nak cari X. Untuk dapatkan nilai X ni, kita tengok mana yang dekat dengan dia. Apa yang kita boleh guna untuk dapatkan nilai X? Untuk mendapatkan nilai X, yang kita boleh guna dekat sini adalah segitiga yang warna biru ni. QRS. Sebab itulah cikgu keluarkan dulu segitiga QRS. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Yang lain mana? Jelas ke? Yes. Okey. Okey. Cikgu nak selesaikan terus nilai X ni tau. X tambah X tambah satu lagi nilai. Ingat, kalau kita ada sudut ni, kita boleh terus selesaikan. Kita boleh terus samakan dia dengan 180 darjah. Masalahnya, dia tak bagi nilai dekat S ni. Dia tak bagi nilai dekat S ni. Sebab itulah cikgu keluarkan persamaan ni. Boleh faham ke semua? Boleh. Jadi sebelum kita nak cari X, kita kena cari dulu nilai Y. Itu maksud cikgu daripada situ. Okey, cikgu nak cari nilai Y. Cikgu nak cari nilai Y. Okey, cikgu nak cari nilai Y. Masing-masing boleh tengok. Bila cikgu nak cari nilai Y,
Masalah dia muncul apabila ni Y, dia punya garis lurus tak lengkap. Mana yang tak lengkap tu? Ini garis lurus dia. Garis lurus untuk samakan dia dengan 180 darjah adalah daripada tapak pergi ke tapak. Dan masalah dia muncul bila Y ni dia tak ada nilai dekat tengah-tengah ni. Dia tak ada nilai dekat tengah-tengah ni. Itulah datang persamaan yang kedua. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Dan persamaan yang ketiga tu datang macam mana? Cikgu namakan sini Z. Persamaan yang ketiga PQS ni datang. Jadi untuk mencari nilai Y, cikgu kena selesaikan dulu nilai Z. Untuk selesaikan nilai Z, cikgu perlu bantuan segitiga PQS. Itu cara dia. Itu cara nak selesaikan dia. Boleh faham ke? Jadi untuk PQS persamaan yang ketiga, inilah daripada datangnya persamaan yang ketiga tu. Anik, okey ke Anik? Boleh ke? Boleh. Okey. Mikael, nampak dah sikit flow dia macam mana cikgu selesaikan tu? Nampak. Okey, ingat tahu nanti dalam exam soalan dia macam ni. Okey, kita cuba buat lagi soalan. Kita cuba buat lagi soalan. Okey, soalan nombor 3, kita cuba buat soalan nombor 3. Okey, jap cikgu tunjuk, cikgu besarkan. Okey, masing-masing berdasarkan yang kamu dah cuba tadi, cuba selesaikan soalan nombor 3. Cari nilai. Yang pertama, cari nilai X. Ini X dia. Yang kedua, cari nilai Y. Okey, cuba selesaikan nilai X dan nilai Y. Cikgu tunggu. Okey. Jadi cuba buat tau. Boleh ke cuba buat? Boleh. Okey. Ada soalan tanya cikgu tau. Okay, cikgu tunggu Cikgu nak tanya Iris. Iris rasa boleh tak selesaikan nilai X dengan nilai Y tu? Boleh. Okey, bagus. Cuba buat tau. Okey, cikgu nak tengok berapa ramai dapat buat. PKA rasa-rasa dapat buat tak soalan ni? InsyaAllah boleh. InsyaAllah Okey, cuba.
Okey, bagus. Ada yang dah mencuba dekat sini. 180 tolak 30. Okey, pandai. Okey, nilai X tu dah betul dah. Okey, 105, 180 tolak 50. Iya, pandai. Siapa nama ni? Assalamualaikum cikgu. Betul tak cikgu? Siapa namanya ni? Oh, Emir Yusof. Pandai Emir. Pandai Emir. Terbaik. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey. Okey, X tambah 30. X tu aduh. Dia akan jadi 2X. Ha. Okey, tu cara dia. Okey, cikgu tunggu Siapa-siapa hantar boleh hantar kat cikgu, boleh cikgu check kat mana yang salahnya. Okey. Y tambah 52 sama dengan 180. X tambah X. Okey, untuk X dah betul. X dah betul. Y salah. Okey. Mana ni? Cikgu nak tanya Afika. Afika dapat buat tak Afika? Dapat. Tak dapat. Dapat. Okey. Oh, dapat. Okey, ingat tak dapat tadi. Okey, cikgu tunggu lagi Okey, bagus. Saya cuba aja ya cikgu. Okey, tak ada masalah. Mencuba tu pun dah salah satu yang terbaik. Okey, bagus Anik. Untuk X tu dah betul. Bagus. Cuba-cuba. Okey, jadi masa menjawab sudah tamat. Bagus tau. Sebenarnya siapa yang cakap dia mencuba tu ingat tau. First step untuk berjaya dia bukan terus berjaya. Dia mencuba dulu. Okey. Jadi itulah cara dia. Kita kena cuba mengira dulu. Okey, jadi masa kita pun ada lagi 8 minit je. Cikgu akan tunjukkan tau macam mana untuk dapatkan nilai X. Okey, kita tengok nilai X. Masing-masing boleh tengok. Okey, cikgu fokus kepada segitiga yang pertama untuk cari nilai X. PRS. Okey, dekat PRS ni dia ada apa? Dia ada tanda tu. Apa maksud tanda tu? Panjang yang sama. Kalau panjang yang sama maksudnya sudut sama. Kalau belah S tu X, maksudnya belah R pun adalah X. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi sekarang untuk cari nilai X. Tengok Cari nilai X macam mana? Okey, nak cari nilai X. Sini ada 30. 30 tambah. Okey, sini ada X. Tambah. Okey, sini ada X. Jadi, satu segitiga sama dengan berapa darjah semua? Berapa? 180. 30 ni positif, dia akan pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 30. 1 tambah 1 dia akan dapat 2X. 180 bila ditolakkan dengan 30, kita akan dapat 150.
Ini 2x. 2 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 150 bahagi dengan 2, dapat berapa? Kita akan dapat X sama dengan 75 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cikgu teruskan untuk mencari nilai Y. Tengok cara cikgu cari nilai Y. Nilai Y. Okey, kita pergi kepada nilai Y. Okey, segitiga dia mana yang terlibat? Okey, kita pergi kepada yang sebelah ni pula. PQR. Kita ada segitiga PQR. Okey. Jadi bila PQR ni, tengok tu. Tengok ni. Segitiga PQR yang atas ni Y, cikgu letak dia Y. Tambah yang sini 52. Ini 52 tambah. Ingat cara ni. Kita tak tahu berapa dekat sini, cikgu letak dia kotak. Sama dengan satu segitiga sama dengan 180 darjah. Kenapa cikgu letak kotak? Cikgu namakan dulu nilai dia. Okey, cikgu bagi dia Z. Maksudnya dekat sini kamu kena cari nilai Z sebelum kamu nak cari nilai Y. Boleh faham ke dekat situ? Boleh. Okey. Okey, kalau nilai X tu kita dah dapat 75. Untuk nilai Z dengan nilai X, dia adalah satu garis lurus. Okey, cikgu keluarkan dia. Okey, ni adalah garis lurus dia. Ini bahagian X. Kita dah ada X sama dengan 75 darjah. Ini bahagian Z yang kita kena cari. Kalau satu garis lurus sama dengan berapa darjah semua? 180. Ya, 180. Jadi 75 tambah dengan Z sama dengan 180. Nak dapatkan nilai Z, 75 ni positif, pindah ke sebelah, dia jadi negatif 75. Jadi 180 tolak dengan 75, kita dapat Z sama dengan 105. Jadi, kenapa kita nak cari nilai Z untuk kita masukkan dekat sini? Jadi, Y tambah 52 tambah Z kita dah dapat ni. Z sama dengan 105 sama dengan 180. Jadi barulah kita boleh cari nilai Y. 52 dengan 105 kita pindah ke sebelah. 180. 52 ni positif. Dia akan jadi negatif 52. 105 tu positif. Dia jadi negatif 105. Kita tekanlah kalkulator. 180 tolak 52 tolak 105. Jadi nilai Y adalah sama dengan 23 darjah. Boleh jelas ke tu yang cikgu tunjuk tu? Jelas. Mana ni yang lain? Amir Yusof bagus, pandai. Akif ada ke Akif? Mana Akif? Okey, Afika nampak ke macam mana cikgu selesaikan nilai X dengan nilai Y tu? Pak. Okey. Jadi untuk siapa-siapa yang tak dapat salin ni, salin. Ini cara nak cari nilai X dan nak cari nilai Y. Ini kita panggil soalan K-bite. Soalan nak asah kita punya pemikiran. Dapat tak jawab cara nak selesaikan? Kreatif tak kita dalam menyelesaikan sesuatu masalah? Matematik ni dia ajar juga macam mana kita nak hidup. Kenapa? Sebab dalam kehidupan setiap hari akan ada masalah. Jadi berdasarkan masalah tu, kamu punya pemikiran, cara kamu berfikir akan menentukan macam mana cara kamu selesaikan masalah tu. Itulah daripada matematik kita boleh belajar juga cara nak selesaikan masalah dalam kehidupan. Boleh ke? Jelas ke semua? Boleh. Mana yang lain ni? Cikgu tak dengar. Anik, okey ke Anik? X dengan Y ni? Okey, cikgu. Okey. Cikgu nak tanya Haiden. Haiden dapat salin tak semua nilai X dengan nilai Y? Dapat.
Okey, cikgu nak tanya. Ni cikgu ada dah ingat beberapa orang. Aiman Haziq, dapat tak cari nilai X dengan nilai Y tu? Dapat dah. Okey. Semua orang kan, inilah pattern soalan peperiksaan akhir tahun. Jadi dekat situ sahajalah. Sampai situ sahaja kita punya kelas. Kat sini cikgu simpulkan sekejap. Banyak dah soalan yang kita buat. Ini ada 2 soalan. Ini ada 2 soalan. Ini ada 1 soalan tapi ada nak cari nilai X, cari nilai Y. Yang ni ada 1 soalan ni. Banyak jalan kerja dia. Okey, ni 1 soalan, ni 2 soalan, ni 4 soalan. Jadi dekat sini apa yang cikgu boleh ajar, matematik tu memang tak lari daripada latihan. Jadi cuba untuk buat latihan untuk kita improvekan bagi kita nampak macam mana cara nak selesaikan tu. Jadi step pertama nak ke tak nak kena cuba jawab dulu. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Dah pun pukul 10.30 malam. Jadi cikgu harap semua okeylah. Terima kasih kepada yang dah hadir malam ni. Cikgu minta maaf sebab tunda kelas. Jadi selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih. Cikgu. Okey, sama-sama. Okey. Terima kasih. Sama-sama.